Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini, banyak masa dihabiskan hanya duduk di dalam rumah sahaja. Keterbatasan ini menuntut setiap dari kita menjadi lebih kreatif bagi mengisi aktiviti sepanjang tempoh PKP ini. Antara aktiviti yang menarik untuk dilakukan ialah seperti melakukan projek dekorasi kediaman ataupun DIY bersama keluarga. Dengan melakukan ubahsuai dekorasi atau makeover, ternyata mampu membuatkan suasana kediaman lebih selesa dan memberi aura baharu kepada penghuninya dan menghilangkan rasa tepu dan bosan duduk di rumah. Bagi Sharifah Zawani Said Dahari atau lebih mesra dipanggil Wani dari Seri Kembangan Selangor ini, konsep dekorasinya tular baru-baru ini dengan mengubah suai bilik anak-anaknya berkonsepkan 3-in-1 iaitu bilik tidur, bilik permainan dan bilik belajar. Dilakukan secara DIY, merealisasikan bilik impian anak sering menjadi antara agenda ibu ayah untuk memastikan anak-anak selesa dan seronok berada di dalam bilik mereka, terutamanya dalam sesi pembelajaran dari rumah. Selain itu, ada juga yang melakukan projek DIY kos rendah dengan membuat almari tudung bagi menjimatkan ruang di dalam bilik tidur. Dengan hanya kos serendah RM70, almari ini mampu memuatkan beratus-ratus helai tudung di dalamnya. Gaya mewah, minimalis ataupun DIY, apa sahaja konsep dekorasi pilihan anda, tentunya ia haruslah seiring dengan keperluan dan bajet yang tidak membebankan kita. Apa yang penting adalah keselesaan dan kepuasan menghias sendiri kediaman. Bak kata pepatah, rumahku, syurgaku. Saya suka konsep bohemian sebab saya suka bermain dengan warna, suka warna-warni, ada tekstur sikit, corak-corak, hiasan kain-kain bercorak, mesti ada elemen hijau-hijau, pokok-pokok. Minimalis and modern konsep. Ringkas, tak perlukan perabot yang banyak, warna cat yang neutral tapi nampak moden. Bahagian dalam rumah paling saya suka balkoni saya. Sebab kita duduk rumah atas kan, kita jarang nak turun ke bawah kalau tak betul-betul keluar kan. Jadi kat sini saya letak banyak hijau-hijau, pokok, cukup cahaya, pasang buai kat sini. Cozy sikit lah kat sini. Ini bahagian paling saya suka. Semua bilik, ruang tamu, dapur. Rumah yang selesa dan cantik, hati dan jiwa bahagia. Konsep yang patut kita cuba kan dalam masa tempoh PKP yang lama ni, kita boleh cuba satu persatu, tukar mood, tukar kita punya persepsi terhadap sesuatu hiasan kan. Okay, Fatin sendiri sepanjang PKP ni ada tak, kita dah lama tahu setahun lebih ni, ada tak sebarang perubahan-perubahan kecil atau besar dibuat di rumah dengan sendiri, mendapat idea sendiri? Saya punya terapi saya adalah bila saya mengubah suai saya punya perabot-perabot. Susunannya. Kalau berkemas itu, berkemas yang itulah. Okey, betul. Dan kadang-kadang kita juga suka membeli belah di platform e-dagang dan kita cari barang-barang yang boleh ditambah untuk mencantikkan rumah kita. Tetapi kadang-kadang kita masih lagi tercari-cari idea yang baik, inspirasi yang terbaik untuk menghiasi rumah kita. Jadi, pada hari ini kita ada 3 orang tetamu yang bakal berkongsikan idea dan juga tips mengenai dekorasi rumah semasa PKP ini. Baik, saya kira dah tersedia atau bersedia di dalam talian ketiga-tiga tetamu kita. Kita bersama dengan Puan Siti Hawa Ismail, pengarah kreatif Loria Home Furnishing Sendirian Berhad. Sekarang kita nak berkongsi juga dengan semua. Set kami ini juga adalah daripada Loria. Terima kasih Puan Siti. Terima kasih. Okey, kita juga bersama dengan Puan Dina Salihuddin. Apa khabar? Ni kawan Instagram saya ni. Okey. Dan juga kita bersama dengan Puan Wajihan Ibrahim. Apa khabar kesemuanya? Alhamdulillah. Sihat. Okey, baik. Jadi kita akan bersama-sama dengan ketiga-tiga ini, tapi terlebih dahulu kita nak memulakan bersama dengan Puan Siti Hawa terlebih dahulu. Puan Siti, apa khabar?
Alhamdulillah sihat. Okey, Puan, terima kasihlah ni set kita ni sentiasa Selesa. kekal cantik, kekal ceria dan segar untuk terus bersama di Wanita hari ini daripada L'Oreal. Okey, apa-apa pun kita bercakap dengan seseorang yang memang cukup berpengalaman dalam dunia dekorasi. Okey. Jadi kalau Puan Siti boleh kongsikan bersama dengan kami dan juga para penonton apabila mereka berada di rumah di dalam orang kata dalam ruang yang minimum lah, bagaimana mereka boleh mengubah suai, mencantikkan rumah mereka atau sekurang-kurangnya menukar sudut pandang mereka. Okey. Kita cerita bila dalam keadaan lockdown kan, kalau ruang rumah kita sempit, kita ada masa, kita boleh mengubah suai, susun atur perabot. Jadi dia juga boleh membangkitkan sesuatu mood yang baru. Jadi kita try and error, cuba alihkan kedudukan kabinet, susun balik jika 3-seater, 2-seater, single-seater tu kita cuba suai padankan kembali. Dia boleh menghasilkan satu mood yang baru. Selain daripada tu, kita masih juga boleh menggunakan dekorasi-dekorasi yang kecil seperti throw cushions, mengubah balik gubahan bunga, ataupun macam kita tengok dekat atas konsol table tu kan ada susun atur pasu, table lamp. Kita boleh ubah kedudukan dia. Macam throw cushion ni, kalau kita nak nampak lebih jelas ada perubahan ketara, mungkin kita boleh tukar warna. Sebab kos untuk beli throw cushion tu tak mahal sangat. Betul. Selain daripada tu, kalau rajin nak buat DIY, mungkin boleh beli wallpaper dan cuba pasang sendiri mengikut tutorial ke macam mana. Dan warna langsir sangat memainkan peranan juga. Jadi tanpa kita berbelanja banyak, mungkin kita ada 3-4 salinan langsir, mungkin kita boleh basuh yang lama tu dan gantungkan yang baru. So kadang-kadang effort yang kita buat ni kadang-kadang memang bolehlah, melainkan orang tu dia memang malas, dia nak tengok, dia tak nak berusaha sikit lah. Mengecat pun boleh memberikan satu mood warna yang baru juga untuk ruang. Baik, untuk Puan Siti lah, kalau berada dalam ruang rumah tu, di manakah ruang yang paling Puan Siti suka sekali dan paling suka menukar rupa-rupanya? Rupa perabot. Okey, kalau saya ruang macam ikut rumah yang saya ada sekarang ni, ruang yang paling heavy traffic, iaitu ruang family hall, ruang berkumpul bersama anak-anak ni. Kadang-kadang dekat situlah yang paling diorang kerap duduk dekat situ. Jadi kadang-kadang kita tengok sofa kita bergerak, cushion kita terabur. So itulah yang kadang bila kita kerap berada di lokasi tu, ruang itulah yang buatkan kita rasa macam jemur, kita rasa macam bosan. Jadi macam kalau saya suka ubah-ubah sikit ruang family hall yang ada TV, di mana pagi, petang, siang, malam anak-anak, husband akan duduk dekat ruang tersebut. Okey, sebarang tips apabila kita mengubah-ngubah tu kan, kalau kita tengok kita mengubah daripada apa yang kita dah sedia ada kan, tapi ada tak kalau dari segi sudut dekorasinya, the do's and don't, kadang-kadang orang kata adalah feng shui lah, ini menghalang itu tak cantik, ataupun sebenarnya anda diizinkan untuk kreatif? Sebenarnya dia ikut macam kalau kita ni jenis yang ada, contohnya feng shui ke, kalau contoh kita ni ada anak kecil. Bila kita ada anak kecil, memang risiko untuk kita menggunakan dekorasi-dekorasi yang tajam, yang cepat pecah, yang orang kata menghalang laluan. Jadi kita kena bijak menyusun atur supaya anak-anak ni nak bergerak, dia tidak melanggar kita punya dekorasi tu. So selain daripada tu, kalau kata kita ni memang tak ada anak kecil, memang kita boleh guna segala kreativiti yang ada. Kerana faktor keselamatan, keselesaan ni memang sangat kena diambil kira. Okey.
Baik, Puan Siti, kalau selalunya orang bercakapkan menghias ni kita kena ada tangan yang halus, kreativiti tu. Tapi kadang-kadang kita nak mendapatkan idea tu ada, tapi bila kita nak lakukan tu tak jadi. Ada tak tips daripada Puan Siti sendiri? Okey, secara pengalaman saya lah kan. Sebenarnya kalau ikutkan saya dalam bidang hiasan dalaman ni dari tahun 2007, lama dah. Tapi asalnya dulu saya memang langsung tak ada basic dalam menghias. Tapi mengikut pengalaman apa yang saya buatlah, setiap kali saya menata hias kediaman pelanggan saya, memang dia tak ada satu peraturan ataupun satu rules pun sebenarnya. Kadang-kadang klien saya sendiri nampak yang kejap saya letak benda ni dekat sini, saya rasa tak cantik, saya alih. And then walaupun kadang-kadang kita plan, bila in the real situasi tu, bila kita bawa masuk meja kopi lah contoh kan, kita rasa macam bulat tu cantik, sesuai. Tapi bila kita berada di real side tu, tiba-tiba dia macam kecil sangat lah, besar sangat lah, tak sesuai. So sebenarnya dia tak ada rules, dia lebih kepada try and error juga. Dan kita kena letak dulu. Macam contohlah dekat belakang ni kan ada deko-deko kan. Bukan sekali letak dia terus jadi. Dia kadang-kadang kejap kita tengok macam okey. Kita kena guna konsep try and error juga selain daripada kita buat research. Tapi memang macam contoh nak letak table lamp, susun atur tinggi, rendah, besar, kecil. Semua tu memerlukan orang kata cuba daya. Itu adalah saya punya konsep cuba daya. Macam tu. Kita orang kata trial and error Puan Okey. Baik. Saya kira sebagai seorang pengarah kreatif, mestilah Loria ni banyak idea-idea dan juga inspirasi. Kita juga boleh melihatnya di Instagram Loria Home Furnishing. Betul Puan Siti Okey, baik. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Puan Siti Hawa Ismail, pengarah kreatif Loria Home Furnishing Sdn Bhd kerana bersama kita pada hari ini berkongsi tentang tips-tips dekorasi rumah. Terima kasih Puan, jaga diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita nak bawa pula perhatian penonton kita yang tak sabar-sabar untuk dengan tetamu seterusnya ini. Kita nak bersama dengan Puan Dina Salihuddin, seorang suri rumah dan juga seorang pereka hiasan dalaman. Saya dah tengok dah dia punya rumah. Memang sangat memberi inspirasi. Apa khabar Puan Dina? Apa khabar Fatin? Baik, Assalamualaikum. Salam. Okey, kita dah ramai sebenarnya yang kalau ada saksikan Nona baru-baru ni ada penggambaran di rumah Puan Dina sendiri. Idea konsep memang sangat memenuhi cita rasa. Bagaimana sebenarnya mendapat idea tu Puan Dina? Daripada mana sumbernya? Okey, sebenarnya idea dan nak dekor rumah tu sebenarnya datang daripada minat saya dan suami sendiri. Kerana saya rasa saya pilih konsep boho. Jadi konsep boho tu dia sangat sesuai dengan personality saya dan suami saya. Sebab boho ni dia dikaitkan dengan kebebasan untuk berkreativiti. Jadi tak ada peraturan. Tak ada peraturan yang tertentu. Jadi kita boleh mix and match anything you want. Jadi saya dengan suami kita sukakan konsep alam semula jadi. Kita suka berada di luar. Jadi kita nak bawakan alam semula jadi tu ke dalam rumah. Jadi saya suka gabungkan kayu, rotan, pokok-pokok. Jadi rasa tenang je. Okey, kalau kita tengok konsep rumah Puan Dina sendiri, dia ada konsep yang lapang, tak terlalu padat dengan perabot-perabot dan sebagainya. Pemilihan perabot tu sendiri bagaimana Puan Dina ke ataupun suami? Kita bersama. Saya selalu pilih bersama-sama. Jadi kita take our time sebelum nak beli barang tu, kami ambil masa yang lama sangat. Fikir betul-betul, tengok sesuai ke tidak. Lepas tu fikirkan anak-anak sebab kami ada 3 orang anak yang kecil. Jadi setiap pemilihan barang tu kenalah sesuai dengan gaya hidup kita lah. Kita punya lifestyle dengan anak-anak punya aktiviti mereka. Jadi it takes time, tapi kami sukakan minimalis juga, konsep minimal. So kalau dekat rumah saya tu memang tak banyak perabot. Okey. Puan, perlu sahaja. Cukup menarik bila kita saksikan daripada visual-visual yang dikongsikan ni, dari setiap sudut tu macam saya nampak ada je sana hijau, sini hijau kan, ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Persoalannya kan ramai juga selalu bila nak mengetengahkan ataupun menggunakan pendekatan ini, mereka akan ada persoalan sama ada nak guna bunga betul ke, daun betul ke ataupun yang tiruan. Apa pendapat Puan Dina?
Okey, pendapat saya lah kenapa kita kena pilih pokok-pokok hidup, sebab kalau kita pilih pokok-pokok artificial ni, pokok-pokok ni dia mengumpul habuk. Jadi itu satu masalah pula, kita nak selalu membersihkan habuk tu. Jadi okey, kita sekarang ni sedang PKP kan, kita terperap di dalam rumah, anak-anak terperap di dalam rumah. Jadi apa salahnya kita bawa masuk alam semula jadi ke dalam rumah. Jadi kita rasa kita macam di luar juga bila ada pokok-pokok hidup di dalam rumah kan. Lepas tu pengaliran udara pun lebih segar, jadi mood kita pun lebih tenang. Sesuai lah untuk kita yang sekarang ni banyak berada di rumah, bekerja di rumah, anak-anak belajar di rumah. Setuju. Dan kalau kita tengok kan, konsep untuk mengubah ataupun kita nak membuat dekorasi di rumah ini memerlukan bajet. Kadang-kadang ada yang mahal, ada yang murah, tapi sinonim dengan keadaan sekarang ni kita kena berjimat. Boleh atau tidak kita dalam kos yang sedikit tapi kita nak menghasilkan dekorasi yang sangat cantik? Okey, bagi saya bajet ni dia bergantung kepada kemampuan masing-masing lah, betul tak? Jadi bagi saya lah, kalau kita tak mempunyai bajet yang besar, mungkin kita boleh DIY. Mungkin dekat dekat Pinterest, dekat Instagram, TikTok, sebenarnya bukan saja untuk kita scroll tu kita buang-buang masa. Ada banyak ilmu kita boleh dapatkan daripada social media sebenarnya. Jadi kalau kita rasa bosan dengan kita punya hiasan dinding lah contohnya, kan, kita boleh je DIY. Ambil cat, ambil baking soda, you boleh hasilkan something new. Jadi kalau tak semestinya kita kena berbelanja besar untuk mendekor. Jadi sebab tu saya sukakan pokok-pokok untuk saya gunakan untuk menghias rumah, sebab apabila kita menggunakan tumbuhan hijau ni, dia tak memerlukan modal yang besar. Jadi, kalau kita nak banyakkan lagi pokok, kita beranak-beranakkan pokok tu, tambah letak dekat sana sikit, letak kat sini sikit, tanam sendiri. Contohnya lah. Okey, saya tengok Puan Dina ni sebenarnya memang ini antara hobinya lah kan. Okey, soalan ringkas dia, soalan akhir daripada saya. Berapa kerap selalu menukar dekorasi rumah tu? Sebenarnya kadang-kadang setiap hari saya tukar. Oh. Pokok ni kita biasa pindahkan ke sini. Simple things. Kadang-kadang aksesori di rumah kita tu kan, pasu ni kita tukar dekat sini. Kadang-kadang kita boleh tukar mungkin ornament kecil-kecil tu kan. Throw cushion, kita tukar sarung dia ke. Kalau kita kena sentiasa berkreativiti. Sebab kalau tak, kita akan rasa stres duduk di rumah. Betul. Pemandangan tu sama je. Hari-hari kita hadap pada dia sama je. Baik. Okey. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Puan Dina Salihuddin, seorang suri rumah. Terima kasih, Farin. Hiasan dalaman, kerana berkongsi kata pelbagai tips yang ringkas. Sebenarnya boleh je nak dekor rumah ni Boleh cuba. hari-hari. Betul ya Puan Dina? Terima kasih. Itu IG dan FB-nya. Terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum Puan Dina. Waalaikumsalam. Bye-bye. Okey, kita nak bawa satu VT yang mana kita dah rangkumkan berkenaan dengan seorang ibu ini membuat DIY bahan-bahan terbuang untuk dijadikan meja. DIY tau, buat sendiri. Ini saya rasa malu dan segan dengan beliau. Kenapa? Jom kita tengok dulu. Hai, saya Nurpadila dari Kuala Villa. Okey, apa yang nak saya kongsikan pada hari ini adalah macam mana saya upcycle bahan-bahan kikar semula sebagai salah satu langkah untuk membantu anak-anak yang ber-PDPR dalam tempoh PKP ini dengan cara DIY ataupun do it yourself. Laci dan tingkap terpakai ini saya dapatkan daripada dump site saja dan akan saya DIY untuk jadikan meja belajar. DIY yang simple, hanya perlu gosok sedikit permukaan tingkap dengan kertas pasir dan cat shellac clear untuk melindungi kayu tersebut agar tahan lama. Pasangkan besi wall mounted bracket ini serta tiang penahan dan selesai. Boleh letak di mana-mana dinding yang dirasakan sesuai, tapi untuk saya letakkan di Fox Fireplace ini sebagai nilai tambah kepada dekorasi sedia ada dan dapat menjimatkan ruang. Saya mula berjinak dengan kerja-kerja DIY dan upcycle ini dari tahun 2017 dan mula minat untuk bereksperimen dengan bahan kita semula kerana berpendapat selain dapat berjimat, dapat juga menyumbang sedikit kepada kelestarian alam sekitar, dan yang paling penting dalam setiap kerja DIY itu ada kepuasan dan nilai sentimental value-nya tersendiri. Untuk DIY yang kedua, daripada laci terpakai, saya buatkan kaki meja yang simple macam ni.
Dan sebagai ruang simpanan tambahan, saya buatkan penutup meja yang boleh dibuka tutup. Kerja-kerja DIY ini dapat mengekalkan kita dalam minda yang positif dan cergas serta kekal terinspirasi. Juga dapat memupuk minat pada anak-anak supaya berusaha dan bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. Tiada perkara yang mustahil, insya-Allah. Saiz dan ketinggian meja ini amat sesuai untuk anak saya yang bersekolah rendah. Di samping berusaha untuk menyediakan kelengkapan pembelajaran mereka, saya juga terapkan pentingnya persekitaran yang selesa dan nyaman bagi mengelakkan mereka bosan belajar dari rumah dalam tempoh yang lama. Sekian perkongsian dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencuba. Sangat memberi inspirasi. Beruntung dapat mak macam tu. Tapi tadi awak ada cakap awak segan dengan Puan Fadilah ni. Puan Fadilah, Mestilah kerana beliau seorang wanita hebat, mampu bertukang. Saya ni dulu betul. antara subjek yang saya tak berapa suka memang kemahiran hidup. So pertukangan tu memang kalau kita lihat That's good. beliau sangat-sangat hebat dan sampai hari ni pun saya tak mampu buat apa yang beliau buat tadi tu. Okey. Mungkin saya tak nak latih, mungkin saya sendiri pun memang tak ada bakat, saya tak tahulah. Tapi sangat memberi inspirasi kepada dalam tempoh PKP ni kan, untuk anak-anak kita ada tempat yang selesa untuk mereka Meja belajar tadi tu. Okey, kita dengan tetamu kita seterusnya. Okey, yang ini kisahnya cukup menarik kerana kabarnya Puan Waji Ibrahim ini bersama keluarganya mendekorasi, buat projek keluarga ni. Mengubah suai rumah dan bilik orang tua. Saya tengok gambar tu memang cantik. Kejap lagi kita kongsikan bersama dengan para penonton. Tapi beliau pun dah bersama dengan kita. Apa khabar Puan Waji? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat. Semua sihat? Alhamdulillah ceria. Okey. Mana sebenarnya dapat idea untuk menghias bilik orang tua ni? Kalau kita tengok, kita boleh menghias rumah sendiri, tapi inisiatif yang diambil untuk menghias bilik kedua orang Ini tua. mesti saya rasa dah bosan sangat waktu PKP ni kan. Cari projek baru. PKP lama sangat. Jadi kita orang macam terjejas lah, antara yang terjejas masa PKP ni tak boleh kerja. Macam husband saya pilot, dia tak boleh fly semua kan. Jadi dari situ kita orang macam terlalu banyak sangat masa yang dibazirkan. Daripada situ baru kita orang tengok lah macam what to do masa tu. Tengok-tengok tiba-tiba je macam Allah dah plan rumah my parents masa tu macam tiba-tiba bocor. Okey. Nak jadi sebab. Jadi sebab. Benda tu jadi sebab. Jadi start from baiki bocor, lepas tu baiki tempat yang terjejas tu yang basah semua tu. Lepas tu cornice semua kita orang baiki, sampailah turun ke bawah dan akhirnya buat bilik juga. Biar satu rumah semua cantik macam tu. Ini macam nampak gaya daripada visual ni. Semua tempat diubah suai ni. Dah seronok bila kita tengok sebelum dan selepas Fatin. Betul. Tapi berapa lama sebenarnya daripada ambil keputusan untuk nak menghias tu sehinggalah siap sepenuhnya? Berapa lama masa diambil? Daripada start PKP bulan Februari sampai sebelum saya melahirkan anak. Lama juga. Okeylah, kita PKP ni pun dah setahun lebih. Ya. Memang banyak ruang yang boleh dibuat. Okey, cuma kan Puan Waji, kita nak tahu jugalah, bila kita nak buat sendiri ni, banyak cabaran dia sebenarnya. Kan kadang-kadang kalau kita nak ambil mudah, kalau bukan waktu PKP ni kita panggil je kontraktor buat. Senang. Tapi yang ini cabaran buat sendiri ni, apa agaknya boleh dikongsikan? Cabaran buat sendiri, itulah kita orang ni sebenarnya main redah aja at that time tau. Tapi alhamdulillah lah sebab saya bersama dengan suami saya yang buat kerja ni, kita orang 2 orang je sebenarnya. Jadi apa problem yang berlaku kita orang Google. What to do, apa nak kena buat semua. Sebab nak panggil orang tak pandai, tak boleh kan masa PKP. Betul. Jadi apa yang kita orang kena buat, kita orang carilah misalnya dekat Google how to do this, how to do that, macam tu tau. Jadi daripada situ kita orang berjayalah selesaikan semua masalah. Saya kira kan apa yang dilalui Puan sendiri dengan suami sebenarnya membuka satu ruang pendapatan baru selepas ini. Sebab kalau kita tengok daripada kosong sampai siap, dia buat memang sangat kemas, sangat cantik. Tapi kita nak tahu juga kalau kita tengok konsep yang dikongsikan itu ada industrial juga. Boleh Puan kongsikan? Dia sebenarnya mix punya konsep. Sebab apa? Sebab masa PKP kedai banyak tak buka, jadi kita orang macam kena adjust benda yang macam apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat macam tu. Jadi semua konsep ada, modern ada, industrial ada.
contemporary pun ada, semua ada. Macam hotel. Kami pula teruja dan Betul. terkesima pula melihat hasil-hasil yang dilakukan macam kita tak percaya. Semua yang dilakukan tu adalah dilakukan 2 orang sendiri. saja. 2 orang saja. Okey. Ya, 2 orang. Baik Puan, kalau katalah mereka di luar sana, penonton kan berminat nak mencuba-cuba kan, boleh mungkin bagi mereka panduan tentang prosedur, apa yang mereka perlu lakukan dulu. Kemudian mula berangan, cari barang, survey barang, tengok bajet ataupun apa sebenarnya yang sepatutnya dilakukan terlebih dahulu dan terkemudian. Okey, yang pertama sekali lah nasihat saya kepada semua yang macam bukan professional punya kontraktor kan, orang kata kan, bukan ID professional ni macam saya dengan husband saya ni. Apa yang kena buat bermula adalah tengok dulu kawasan tu, apa yang kita berangan dulu, apa nak buat. Daripada situ berangan dulu, duduk sit down, berangan, tengok kat mana nak taruh lampu, dekat mana nak taruh katil, lepas tu ukur semua. Semua ruang kena ukur dan kena record. Itu paling penting. Okey, lepas tu barulah kita mulakan dengan kerja yang macam kena belajar lah. Contohnya kalau nak pakai drill, kena belajar pakai drill. Kalau nak kena belajar lah benda-benda tu. Kita orang pun sebenarnya tengah buat tu sambil belajar. Sebenarnya lah. Okey, kalau kita tengok secara keseluruhannya sebabkan buat sendiri, berapa kos ataupun berapa banyak dah boleh jimat dekat situ? Sebenarnya banyak sebab tukang saja dah free. Sebab husband saya yang semua buat kan, tukang saja dah free, cuma bahan sajalah kita kena beli. Macam barang-barang kena belilah, yang lain yang macam benda-benda perlu untuk dibuat kena beli. Tapi tukang saja dah free. Tapi sebenarnya kalau ikutkan harga tukang sekarang sebenarnya mahal kan. Jadi dari situ kita dah jimat dah. Maknanya Puan Waji jadi inilah kot, jadi macam supervisor kepada dan buat quality control kepada suami punya hasil kerja Okey. Puan Waji, mungkin boleh kongsikan juga dengan penonton kita hari ini dalam kita tempoh PKP ni kan, kita membuat sesuatu aktiviti di rumah, dekorasi dan sebagainya. Bukan dekorasi tu yang kita pandang, tapi nilai kebersamaan pasangan suami isteri ataupun keluarga tu. Boleh kongsikan tak dengan penonton bagaimana kita nak bersama untuk kita cipta satu aktiviti di rumah, terutama dekorasi? Macam saya punya keadaan, sebab kami berdua memang terkesan lah dengan PKP ni. Jadi depression tu ada tau. Macam kita terlalu fikir kan benda yang tak patut fikir kan. Jadi bila datangnya idea decorate rumah ni, kita boleh buat sama-sama tau. Macam saya akan suruh suami saya akan buat kerja, dan dia pun dia punya mind tu tak terlalu, macam nak cakap macam tak terlalu fikir yang pasal kerja yang teruk sekarang lah, macam tu kan. Lepas tu bila kita buat sama-sama dengan tiba-tiba parents kita yang tak pernah, mula-mula tak setuju nak buat, tapi disebabkan kita macam excited sangat nak buat, jadi dia macam okey lah, buatlah. Tiba-tiba lama-lama dia orang pula yang excited sekali, dia orang yang chat sekali. Lama-lama dia jadi macam aktiviti satu family. Anak-anak pun kita bagi dia untuk cat, main dengan colour semua. Jadi anak-anak pun gembira, ada aktiviti. Tak pernah mengecat, dia mengecat. Macam tu. Okey, baik, saya kira itulah sebenarnya hikmah yang boleh kita cari sebenarnya di dalam tempoh PKP yang selama ini kita lalui kan. Dan seperti mana juga keluarga Puan Waji Ibrahim ini, kita dapat lihat hasilnya cukup luar biasa kan. Kalau tak cuba kita tak tahu. Okey Puan Waji, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Puan kerana bersama dengan kita. Dan kalau boleh tak keberatan, mungkin Puan boleh kongsikan Instagram Puan bersama dengan kami. Instagram saya Waji Ibrahim. Waji Ibrahim je. Okey, Waji Ibrahim. Puan Waji, saya ingat rumah saya nak kena ubah suai tu. Nanti tolonglah. Tolong rancang-rancangkan untuk kami, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.